Assalamualaikum. Kiki di sini, okey. Untuk kak kuih hari ini bersempena dengan PKP hari ke-8 dan bersamaan dengan hari pertama persekolahan. Jadi Kiki nak ucapkan selamat bersekolah pada anak-anak yang bersekolah dan selamat bertugas pada guru-guru dan tenaga pengajar lah. Okey, dan selamat bertugas juga untuk ibu bapa yang berusaha dengan gigih untuk mengajar anak-anak sepanjang PDRP ke? Whatever lah. Okey. Okey lah. Untuk hari ni, Kiki pun buat benda yang mudah. Okey, kira macam bukanlah hasil ahitan daripada seorang profesional, tapi daripada ibu-ibu lah. Katanya kan sebab Kiki ni kan ibu. Jadi hari ni untuk hari pertama persekolahan, Kiki buatkan anak Kiki roti. Kita buat roti sausage pintal dan juga roti kopi ataupun orang panggil roti boy. Untuk sarapan pagi dan juga untuk bekalan dia lah. Okey, ikutkan tak adalah terlalu sempurna hasil roti Kiki, tapi Kiki memang sebelum ni selalu buat. Cuma bila anak dah makin besar ni, Kiki pun makin sibuk, memang dah jarang lah. Jadi bila dia orang start sekolah ni, Kiki ingat okey lah, mungkin Kiki boleh buat untuk dia bawa bekal sekali kan. So Kiki nak share jugalah dekat korang macam mana Kiki buat roti tu tanpa membuang masa. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak membuatnya. Okey. Okey, asas nak membuat roti tetap sama. Okey, dekat sini saya gunakan 225 gram susu. Yang ni saya pakai susu full cream yang sejuk. Okey, kalau korang tak ada susu full cream tapi korang ada susu tepung, okey, korang boleh bancuhkan 25 gram susu tepung dengan 225 gram air sejuk. Okey, tak ada masalah. Saya tak nak susah-susah. Korang buat mana yang korang rasa mudah. Okey. So, seterusnya kita letakkan sebiji telur. 120 gram gula pasir. Okey. Ikutkan resepi ni sama macam resepi roti yang saya buat sebelum ni. Yang roti manis, roti asas, saya pakai resepi yang sama. Okey, cuma pengolahan kita yang berbeza. Seterusnya kita masukkan 80 gram margarin, 7 gram garam. Dekat sini saya letak super cream. Super cream ni ada jual kat bakery. Okey, fungsi dia untuk melembut dan juga memperbaiki tekstur roti kita lah. Okey, kalau korang tak ada super cream, korang boleh guna 5 gram bread improver dengan 5 gram bread softener. Okey. So kita margarine ni 80 gram sahaja. Kita masukkan semua. Dekat sini saya memang masukkan dulu benda-benda yang cair dan benda-benda yang lembik-lembik. Okey. Sama juga kalau pakai bread maker pun korang lebih dulukan cair kan. Yeast kita letak kemudian. Sebabnya yeast tu bila dia bergabung dengan garam, bersentuhan garam boleh menyebabkan yeast tu mati. Okey, jadi untuk elakkan tu yeast kita letak kemudian lah. Okey, yang ini saya pakai tepung high protein 500 gram. Ni boleh beli kat bakery. Kalau dekat pasar raya tertentu ada, tak semua pasar raya ada. Okey. Dan juga letakkan yeast. Okey. Yeast ni tak kisah saja nama apa, kita letak satu paket. Macam saya, sebab saya sebelum ni dah adik saya belikan saya satu kotak. Jadi saya ada banyak sangat yeast ni. Jadi selalulah saya buat menu roti-roti kan. Okey lah, boleh buat makan anak-anak. Okey. Dah siap semua ni. Kita masukkan dalam mixer. Macam biasa kita mix dalam 10 minit macam tu ke. Ataupun kalau korang guna speed yang laju, dia akan lebih cepat sebatilah. Yang penting kita kena ulis sampai elastik. Kalau pakai mixer, pastikan korang bermula daripada kelajuan yang paling perlahan ya. Kita tak nak tepung kita terbang. Tapi kalau korang pakai bread maker, senang, campak-campak, tutup je, uli sampai siap kan. Nanti bila dia dah sebati, baru kita tambahkan dia punya kelajuan. Kita uli sampai elastik. Ni tadi dough kita. Ni kita akan perapkan lebih kurang 1 jam sampai dia naik 2 kali ganda lah. Okey, nak tengok macam mana dough kita elastik, nampak tak? Kita tarik, dia boleh nipis-nipis ni kan. Macam biasalah, selalu pun saya tunjuk macam tu. Okay? Dough ni kita akan perapkan. Okey, kita letaklah dekat tempat yang, jangan tempat sejuk lah, tempat yang panas ke, suam ke, biar dia cepat berkembang dengan elok. Kita tutup dia dulu. Okey, kita tutup sebab kita tak nak dia punya permukaan kering. Dough kita dah naik gebu, nampak bulat penuh. Okey, dan macam ni kita kena buang angin dia. Okey. So kita tak perlukan angin dia.
Kita hanya perlukan dia punya dough saja. Okey, kita boleh letakkan dekat atas kita punya meja ke, silicone mat ke apa, tak kisah. Okey, untuk roti boy ke roti kopi ke macam tu kan, saya akan buat saiz besar sikit. So saya akan buat dia dalam 60 gram. Okey. Okey, ni dough untuk buat roti kopi tadi ataupun Mexican bun. Okey, dulang ni kita sapu dengan margarine ke butter dulu Okey. So macam biasalah, nak buat roti apa mula-mula kita kena rounding dulu. Jadi tak adalah nanti roti kita tu bentuk dia macam tak berapa nak licin kan. Tak adalah gerutu-gerutu. Okey. So kalau macam andai kata korang punya dough tak berapa nak licin. Okey, tengok macam susahnya tak licin-licin. Letak minyak masak kat tangan korang sikit. Korang roundingkan dia. Okey, jadi dia lebih mudah licin. Nampak? Kan? Okey. Semua dough pun buat macam tu, walaupun nanti akan ada hasil bentuk yang berbeza. Okey, kita akan buat bentuk lain ke apa, tetap kita kena rounding untuk melicinkan permukaan dia. Okey. Okey, pasal kita pakai minyak ni. Okey, kalau nak pakai tepung pun boleh, tapi bila tepung kita tak nak nanti kita punya dough terlalu kesat. Lepas tu lama-lama macam terlebih tepung pula. Sikit-sikit letak tepung, sikit-sikit letak tepung kan. Jadi cara paling bagus adalah kita guna minyak. Minyak ni pakai minyak makan je, tak perlu nak minyak mahal-mahal. Pakai minyak makan je cukup dah. Okey. Okey, selain daripada rounding, cara lain adalah macam ni kan. Dia pun membantu juga mempercepatkan proses membulat korang punya dough. Okay? Korang tarik ke bawah kan. Jadi atas dia cepat licin. So dekat sini bila korang rounding pun dia akan lebih cepat terbentuk lah. Okay. Nampak kan? Terpulang lah sama ada daripada awal ni, daripada seketulang bentuk kemek-kemek ni korang nak rounding, ataupun korang nak buat macam yang saya tunjuk tadi, tarik ke belakangkan dia kan. So dia akan lebih licin. Dan nanti baki pula. Dah lepas macam tu, kita rounding dia. Rounding kita masuk dekat dalam ni kan. Bila kita tekan kita punya ni, dia akan lebih licin lah. Okay, saya buat sampai habis dulu. Okay, ni baru dapat 4 biji. Bebel dia banyak. Okay, kita akan habiskan dulu. Lepas tu saya tunjuk macam mana nak letak filling untuk roti boy. Okey, untuk dia punya filling kita akan letakkan brown sugar bersama dengan butter lah. Yang ni saya pakai butter. Kalau macam korang nak pakai buttercup ke margarine boleh juga. Ikut kita punya apa yang kita ada pun boleh. Okey. Tak payah nak susah-susah pening-pening. Okey. Okey, tadi dah rounding. So kita just lepehkan dia. Okey. Dah lepehkan tu, masukkanlah seketul butter. Lepas tu sikit brown sugar. Okay. Kalau suka lebih manis boleh letak. Kalau korang nak letak coklat ke cinnamon ke apa pun boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu kita akan tutupkan. Okay. Katupkan balik bawah ni. Kita tak nak dia bocor. Katupkan je balik. Jangan risau. Kita buat dia ketat-ketat, rapat-rapat, melekat, insya-Allah dia tak akan terbuka lah. Okey. Nampak kan? Dah jadi elok. Okey, kalau tadi rasa macam alamak kurang bulat, kurang licin, macam saya cakap tadi, letaklah minyak sikit. Okey, dah dapat seketul kan? Tengok Okay, boleh letak dekat dulang. Lepas tu kita akan teruskan dengan roti yang lain lah. Okay, nak tunjuk lagi sekali ke?
Okey, mula-mula lepaskan dulu roti tadi yang permukaan licin tu ke atas tau. Lepas tu ambil butter. Butter nak sedap ni, tengok ni, selamba je aku pegang kan. Lantaklah anak saya makan sendiri. Kalau korang nak niaga, janganlah jadi macam saya macam ni kan. Ni anak nak makan, lantak kau. Tu betul-betul air tangan ibu. Tak senonoh, okey. Okey, kita rapatkan dia punya bawah semua ni, lekatkan balik. Okey, kita nak cantumkan dia, kita buat cubit-cubit, nanti dia tercantum. Jangan risau. Okey. Roundingkan dia balik. Kalau korang buat dia bulat-bulat lah jadinya. Kalau korang buat dia membujur kan, dia tak membulat, dia jadi bujur pula roti korang kan. Okay. Okay, kita dah siap kita punya ni. Untuk kita punya roti boy. Lepas tu kita ketepikan. Kejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak jadikan baki roti tu. Kita akan buat roti sausage. Okay, so yang ni kita ketepikan dulu, kita proofing. Nanti kita akan buat fill dia punya topping sekali. Okay. Okay, untuk topping dia kita perlukan 200 gram butter, 160 gram gula icing. Yang ni kita perlukan mixer ya untuk mengadun. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu kita akan masukkan 3 biji telur. Okey. Kita masukkan 3 biji telur. Okay. Lepas tu jangan lupa kita punya esen vanila sikit Kita putar lagi. Okey, seterusnya kita akan masuk 200 gram tepung gandum. Tak kisah apa-apa brand pun boleh. Ini kita campurkan. Okey. Kita buat dia sampai sebati. Kalau korang nak buat dia perasa butter vanilla kan, anda kata nak buat perasa butter saja. Okey, korang cuma adunkan ni, lepas tu korang dah boleh guna. Okey, kalau korang nak letak Frozen Nescafe, korang letak nak letak rasa kopi, korang letak Nescafe, ataupun nak rasa coklat, korang boleh pakai Malco, strawberry, coklat, sepulang. Untuk rasa kopi, dekat sini saya guna Nescafe yang biasa ni. Okey, saya akan larutkan 2 sudu makan Nescafe dengan sikit air panas lah. Okey. Bagi dia larut, bagi dia sebati macam tu. Kacau sampai dia betul-betul bati Memang dia pekat. Kalau korang nak buat perisa mocha, boleh juga Nescafe ni korang campurkan dengan serbuk koko. So dia jadi mocha lah. Okey, dah siap. Kan? Okay, sekarang kita campurkan dalam kita punya adunan butter tadi. Okey. Sekarang dah ada. Tuangkan je. Okey, dah. Kutas batu.
nampak dia dah berubah kan. Memang ni bau, dia punya bau kopi daripada Nescafe tu memang kau-kau lah. Kita memang bagi kopi segera. Saya tak galakkan korang pakai kopi-kopi kampung ke apa, sebab yang tu nanti payah pula nak larut kan. Dah siap. Okay, roti kita dah naik. So kita boleh pipingkan dia punya topping. Tadi saya buat kopi. Piping pula. Topping ni memang agak banyak. So kalau macam korang rasa banyak, kan dekat situ, dekat resipi dia tu telur dia 3 kan. So korang boleh buat dalam 2/3 resepi untuk topping dia, sebab nanti akan ada lebihan. So piping bag tu kita gunting. Okay. Lepas tu dekat dia punya ni, atas dia ni, korang putar buat macam ubat nyamuk. Okay. Ikutlah kalau korang rasa macam nak banyak sampai bawah, korang letak banyak lah. Ni kita buat memang bubuh dia keliling. Nanti dia bila dia dibakar, dia akan jatuh ke tepi, jatuh ke bawah. Okay. Saya ni bukanlah pakar sangat, tapi bolehlah kan kita nak buat kudapan anak ataupun nak ubah-ubah selera anak kan. Lagipun tengah-tengah COVID ni siapa nak pergi pasar raya kan. Buat sendiri kat rumah. Okay, dah siap. Kita tengah panaskan oven. Oven pun 170 darjah Celsius. Kita pun akan bakar dalam 25 minit macam tu lah. Okay, so tadi saya kata topping tu korang boleh buat dalam 2/3 daripada resepi. Tapi andai kata semua adunan roti tu korang jadikan roti kopi ni, okay, jadi korang boleh gunakan resepi tu sepenuhnya. Okay, andai kata korang buat macam saya, separuh buat roti sosis, separuh buat roti kopi. So nanti kalau buat satu adunan untuk topping dah akan ada lebihan kan. Jadi sebaiknya korang buat 2/3 sahaja. Okay. Nampak tak roti kopi kita berwarna keemasan. Okay, ni betul-betul jimat ruang. Sampaikan rapat-rapat. Okay. Okay. Dah siap. Prosedur sama juga macam biasa. Sebok bekas ni kita alihkan dia ke tepi. Okay. Sama juga macam biasa. Semua kita kena rounding. Okay. Ni kita punya tadi dough kita yang kita dah rounding ala kadar. So korang kena gilikkan dia, bagi dia memanjang dan melebar. Kita nak balutkan kita punya sausage dekat dalam dough roti. Okay. So dah dapat kan ni. Masukkan je kita punya roti. Roti tu kita membalut kita punya sausage. Lepas tu kita cubit-cubit ni, yang tempat dia putus tu kan, tempat nak cantumkan dia tu cubit-cubit supaya dia tercantum. Okey, dah jadi bentuk macam ni kan. Lepas tu macam mana korang nak bentukkan dia. Okey, tengok, saya suka guna gunting. Okey, kalau macam korang rasa macam mungkin dough korang rasa macam lembab sikit ke apa, korang nak dia kering sikit, korang bolehlah letakkan tepung dekat dia sikit. Okay, gunting sampai bawah, sampai sausage kita tu putus. Tapi kita punya roti bahagian bawah tu tak putus. Okay. Boleh buat berapa banyak yang korang suka lah. Okay. Lepas tu bila dah macam ni, selang-selikan kiri kanan. Okay. Ni ke atas ke bawah. Lepas tu atas balik, bawah balik. Yang ni tarik atas balik, ni tarik ke bawah semula. Dia serang-seli. Okay. Yang ni
kiri kanan. Okey. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Okey. Senang kan? Okey, ni kita punya roti yang dah kembang. Okey. So, untuk sapuan dekat atas dia, kita perlukan sebiji kuning telur, pecahkan. Lepas tu kita campurkan dengan sedikit susu. Saya pakai susu kotak ke susu botol ke lah macam tu. Letak sikit. Tak pun korang boleh guna susu serbuk pula. Betul lah kan, susu powder tu. Campur dengan air kosong dengan kuning telur pun boleh. Okey, kacau. Lepas tu sapu je kat atas roti kita. Jangan tekan terlalu kuat. Nanti roti kita yang dah naik tu takut dia terpenyek. Okey, sebab roti kita kan dah naik kan. Kita cuma nak bagi dia punya sapu untuk bagi dia garing dan lebih nampak menarik lah. Okey. Kalau tak nak sapu pun tak ada masalah. Kalau tak ada sapu, warna dia cerah lah kan. Tapi nanti lepas korang dah bakar, korang kena sapu dengan margarine lah waktu dia panas. Okay, saya sapu semua. Okay, lepas kita dah sapukan dengan telur, kita boleh letakkan mayonis. Mayonis ni saya letak dalam piping bag. Sos pun sama. Okay, kalau korang ada sos black pepper, korang boleh juga letak. Jadi dia lagi sedap lah. Okay. Ikut kita punya rasa. Kalau korang nak letak sayur campur pun boleh juga. Okay. Kita buat ikut selera kita lah, kita yang nak makan kan. Lepas tu drizzlekan je mayonis ni. Letak ni saya letak sos. Okay. Kalau saya ada sos black pepper, saya suka letak sos black pepper. Tapi saya tak ada sos black pepper. Sos black pepper saya dah lama habis pun, memang saya tak top up. Sejak saya ni malas memasak. Okay. Sos ke apa ni ikut banyak mana yang korang nak, ikut suka selera kita lah. Okay. Kalau buat untuk anak-anak kecil-kecil, biasa diorang kurang suka sos. So tak payah letak sos banyak-banyak lah. Okey, dah siap. Okey, sementara tu kita panaskan dulu oven kita 170 darjah Celsius. Kita akan bakar dalam anggaran masa 25 minit. Bergantung pada oven. Kadang ada setengah oven tu dia lambat sikit, mungkin setengah jam baru siap masak. Roti kita dah siap. So jangan lupa sapukan margarine dekat dia punya permukaan roti. Okey, untuk memastikan kelembapan dia berkekalan lah. Okey. Yang ketol tu memang saya saja buat dia kosong kan. Itu senang, saya nak cicah-cicah air kopi ke apa kan. Okey, dah siap. Saya tunjuk. Tara. Nampak ni kan? Tak adalah susah sangat sebenarnya buat roti ni kan. Cuma kita nak ke tak nak. Lepas tu kalau ikutkan Kiki lagi senang buat roti. Sebabnya Kiki boleh buat kudapan anak Kiki. Sekali buat untuk banyak, sekali banyak ke kan. Untuk diorang makan dengan diorang bekal ke apa. So bolehlah jadi stok makanan waktu PKP ni. Okey. Tadi kita nak tunjuk hasilnya. Ini adalah roti sosis yang pintal. Okey. Yang ni adalah roti kopi. Okey. Nak tengok Kiki makan ke? Kau kan Kiki hari ni macam gigi Kiki kurang baik sikit. Jadi Kiki makan ni sikit je lah ya. Yang satu lagi tu tak payahlah kot. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang ni kalau korang nak letak sayur campur boleh letak. Kalau korang tak suka sayur campur, anak korang tak suka, kita letak sos, letak mayonis dengan sos black pepper pun dah sedap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, anda kata korang buat, korang tak nak buat separuh-separuh macam Kiki, korang nak buat roti kopi semua ke, roti sosis semua ke, tak ada masalah. Okay, Kiki cuma tunjuk macam mana
Kiki buat asal. Lepas tu daripada setengah kilo tepung tu, macam mana Kiki dapatkan hasilnya banyak mana kan. Okey, ni anggaran je. Kalau ikutkan berat tu, korang boleh adjust berat berapa besar, ataupun saiz besar mana lah yang korang nak kan. Macam Kiki biasa memang Kiki guna standard lah. Kiki guna dalam 50 gram, ataupun kadang Kiki nak roti besar sikit, Kiki pakai 60 gram. Memang dapat lebih kurang banyak tu lah. Lebih kurang biasanya dapat lebih kurang 16 pieces lah kalau saiz besar-besar macam Kiki buat. Okey lah, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton daripada mula sampai habis. Assalamualaikum. Bye.